Bumi, planet yang penuh dengan keunikan kerana Bumi merupakan satu-satunya planet yang mempunyai hidupan di dalamnya. Tidak kira flora, fauna dan hidupan lain. Tetapi, tahukah anda, sebahagian besar daripada Bumi pernah diliputi oleh ais sebelum ini? Ya, dan fenomena ini dikenali sebagai zaman air batu. Zaman air batu merupakan antara zaman yang terpenting dalam menentukan fizikal bumi yang memberi kesan kepada hidupannya hingga kini. Secara umumnya, zaman air batu dibahagikan kepada 4 zaman mengikut kronologi, iaitu Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Namun, topik hari ini berfokuskan kepada 2 zaman dahulu, iaitu zaman Miocene dan zaman Pliocene. Berikut merupakan garis masa zaman air batu. Dilihat di sini bahawa zaman Miocene mempunyai jangka masa yang paling panjang berbanding zaman-zaman lain, iaitu daripada 23 juta tahun sehingga 5 juta tahun. Sekarang kita lihat pula pada zaman Miocene. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku pada zaman Miocene ini? Pada zaman yang mempunyai jangka masa yang paling lama, maka tidak hairan ada gunung ganang yang pada hari ini sudah terbentuk secara fizikal. Mamalia seperti harimau bertaring panjang dan bison sudah mula wujud dan mereka berevolusi daripada spesies dahulu sehingga menjadi mamalia sedemikian ya. Mamalia ini telah wujud dan berkembang di darat serta terdapat hidupan laut dan air. Dan pada zaman Miocene, tiada lagi ais batu meliputi, memandangkan suhu dunia adalah panas dan kering. Jadi, jika dilihat, suhu sangat-sangat tinggi. Cuaca ketika zaman Miocene ini berlarutan sehingga 5.3 juta tahun apabila bumi mula menunjukkan penurunan suhu. Ahli sains mengatakan bahawa penyejukan global berlaku kerana ingin mengurangkan suhu yang lebih panas ketika zaman Miocene. Penyejukan dan pengeringan alam sekitar ini memberi kesan kepada fizikal bumi apabila berlaku penyebaran besar padang rumput dan savana. Suhu yang terlalu sejuk menyebabkan tiada kelembapan dalam udara, menyebabkan muncul kawasan yang luas daratannya kerana paras air laut yang rendah. Kawasan savana merupakan kawasan tanah luas yang kering dan lapang serta tiada hutan yang subur pokoknya, manakala kawasan padang rumput pula mempunyai banyak tumbuhan menjala yang luas. Antara perkara yang penting dalam zaman Pliocene adalah pembentukan jambatan Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jika dilihat, haiwan-haiwan pada awalnya mendiami kawasan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Namun, kemunculan jambatan Panama ini sebagai jalan darat menghubungkan haiwan kepada peluang berhijrah. Oleh itu, haiwan dan tumbuhan menjala berhijrah ke habitat baru kerana terdapat jalan darat Panama. Wow, dapat rumah baru. Yeay! Penghijrahan ini menyebabkan muncul spesies-spesies baru di sesetengah kawasan di dunia. Disebabkan paras air laut yang rendah, maka lebih banyak daratan muncul, termasuklah dataran tanah tinggi di sesetengah kawasan. Contoh dataran tanah tinggi yang masih kekal hingga kini ialah Grand Canyon di Amerika Syarikat. Di sini dapat disimpulkan bahawa suhu merupakan faktor penting dalam menentukan bentuk fizikal bumi pada zaman air batu ini. Ingat ya, zaman air batu tidak bermakna kesemua zaman itu diliputi ais semata-mata. Jadi, setelah penghijrahan haiwan ke habitat baru, apa yang berlaku seterusnya? Nantikan video seterusnya mengenai 2 zaman terakhir dalam zaman air batu. Clue, semampat ais sekalipun pasti akan mengalir. Jumpa lagi. Bye-bye.